ya. Buang ya. Tak banyak lah sikit je. Sekarang tak minum sangat. Baik. Mulakan pengajian tauhid pada malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syai'ullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata oleh ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk. Dan jika kamu mengikut akan hawa nafsu orang-orang yang telah diberikan ilmu akan mereka itu, maka tiadalah bagi engkau itu selain daripada Allah Ta'ala akan membantu dan juga penolong. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada setiap muslim, lelaki dan juga perempuan. Alhamdulillah. Tapi yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal kita, kemudian jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat rahmatullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana bersama kita lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kuliah kita tauhid, muka surah apa tu? Oh, iman wajib dipelihara dan dipertahankan. Surat 68 tu kan? Ya, ada kitab bersama. Ada kitab dengar saja. Jangan tidur sudah. Baik, tajuknya iman wajib dipelihara dan dipertahankan iman. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Dalam katalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan mudah-mudahan bermanfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat.
Oleh sebab iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, di mana segala kepentingan yang lain itu adalah hiasan semata-mata. Oleh itu oleh sebab iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia sama ada di dunia dan akhirat, di mana segala kepentingan yang lain semuanya adalah perhiasan semata-mata. Zuina lin-nasi bisyahwat minan nisa' wal banin wal qanatir muqantarah minal zahab wal fiddah. Dihiasi manusia itu akan kehidupan dunia, cenderung kepada hawa nafsu, cintaan pada perempuan, cintaan kepada anak-anak, hubus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir muqantarah, dan juga permata, emas permata, mata benda, minaz zahab wal fiddah, pada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda tampatan, tunggangan. Itu semua kehidupan, hiasan hidup dunia semua. Semua adalah sementara, semua bersifat sementara. Kita hanya dibagi pinjam sementara saja. Kesihatan tubuh badan pun pinjaman, sisi anak-anak semua pinjaman. Jadi oleh itu matlamat hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia hanya sebagai jambatan akhirat. Justru pergantungan hanyalah kepada iman dan Islam. Pergantungan paling tinggi ialah pada iman dan Islam. Jangan kita bergantung kepada manusia, jangan bergantung pada harta benda, kekayaan dan sebagainya. Maka ia naklah diletakkan lebih penting daripada segala yang lain. Iman kena dipelihara, dijaga sebaik-baik. Jangan sampai kita punya akidah tu terpesong. Bila akidah kita terpesong, habislah amalan-amalan lain habis. Bukan mana bila iman habis, mana pahala. Bila iman habis, pahala tak habis. Tak ada. Iman habis, pahala bila sia-sialah amalan kita. Bayang, puasa, zakat, haji, banyak amalan-amalan kebaikan yang tuan-tuan buat. Kalau iman tak jaga, habis. Rosaklah. Baik. Jadi kerana itulah Rasulullah SAW dan sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, kepentingan keluarga, bangsa, tanah air, harta dan juga lain-lain. Semana iman naklah kita duduk ke atas. Quran, sunnah letak di atas. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bima la tadullukum abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Betul tak? Iaitulah Quran, kitabullah, dan sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi kerana itulah Rasulullah, sahabatnya telah meletakkan iman Islam mengatasi kepentingan nyawa. Sebanyak ada sahabat sanggup berjuang, kan, kata bermandi darah untuk mempertahankan Islam. Dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, ada ahli keluarga terpaksa berperang dengan ahli keluarga sendiri. Ayah berperang dengan anak, anak perang ayah. Okay? Seorang Islam, seorang tak Islam, seorang beriman, seorang tak beriman. Tapi untuk menjaga iman, mana terpaksalah berperang, lawanlah antara lain untuk mempertahankan Islam. Baik. Keluarga, penting tak keluarga dalam kehidupan kita? Penting. Keluarga penting kehidupan kita. Kemudian bangsa, tanah air pun penting. Nasab, keturunan bangsa lah penting. Harta pun penting. Walaupun tidak nafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman Islam yang menyelamatkan itu semua. Tak? Nyawa wajib tak tahankan? Wajib. Keluarga wajib tahankan tak? Ada orang cuba menceroboh keluarga kita, wajib tak kita pertahankan? Wajib. Bangsa kita, ada orang daripada bangsa luar datang, kan, cuba nak merosakkan bangsa kita, wajib tak kita pertahankan? Wajib juga.
tanah air kita nak dirampas. Kan? Ada orang penjajah datang nak rampas tanah air. Wajib kita tahankan, wajib. Tak boleh kita tengok gantinya tu je. Tak boleh hanya sekadar berdoa saja. Doa tu doa jelah. Tapi kenalah segi orang kata, dari segi hukum dunia kenalah usaha. Dan dalam Quran tersebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu lahum mastata'tum, naklah kamu persiapkan, persediakan di atas apa saja kemampuan yang kamu boleh. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair, dan daripada unta-unta, kuda-kuda taban. Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa adukum. Yang mana dengannya dapat orang kata menakutkan musuh Allah dan musuh Islam. Sesungguhnya sirah Rasulullah SAW membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan juga matinya manusia. Nampak? Iman ni benda dalam hati. Iman benda dalam hati memang tak nampak, tapi sangat mulia. Sangat mulia iman ni. Kalau iman tu nampaklah dizahirkan, tak tahu macam mana rupa iman tu. Tentulah orang kata iman tu bersinar-sinar lah. Bersinar-sinar, orang kata permata, seperti cahaya bersinar-sinar. Saya teringat ada satu kisah. Ada seorang perempuan. Perempuan ni dia ada suami, tapi suami jangan balik. Ada orang dakwa bahawa suami dia tadi telah pun terpengaruh dengan seorang perempuan lain. Hati dia terpaut dengan seorang perempuan lain sehingga dia jangan balik. Jadi perempuan tu macam kongkong dia lah, tak bagi balik. Kan? Jadi akhirnya perempuan ni, sebabkan dia merasa macam dipinggirkan, maka dia rasa macam nak belajar sesuatu ilmu. Contoh ilmu sihir lah. Ilmu sihir kan, supaya dapat memperkenakan perempuan itu, supaya suami itu dapat dilepaskan dan bawa balik lah gitu. Supaya suami dia selalu balik ke rumah. Kan? Tak adalah kata melekat di rumah perempuan tersebut. Perempuan tu pun hanya dengar cerita je. Perempuan tu dengar cerita suami dia begitu. Sama ada betul atau tidak, dia pun tak pasti. Tapi suami dia memang jarang balik lah. Maka dia bercadang untuk belajar ilmu sihir. Di ujung kampung ada seorang perempuan tua yang pakar tentang sihir. Mungkin dengan sihir tadi dapat digunakan. Lawanlah perempuan tu, kononlah macam tu. Maka dia pun keluar pergi ke hujung kampung untuk belajar mesahir dengan perempuan tersebut. Sampai di satu tempat, okay? Ketika dia berjalan untuk pergi ke rumah perempuan tadi, tiba-tiba dia terdengar ada satu suara. "Hai perempuan, kau nak pergi mana?" "Tak payahlah kau teruskan niat kau tu, baliklah. Janganlah kau teruskan niat kau tu, baiklah." Jadi perempuan tadi cari-carilah mana suara tadi kan. Dia perhatikan, tak nampak, macam tak ada orang. Okey, dia cuba berjalan lagi. Tiba-tiba ada suara lagi menegur, "Wahai perempuan, perempuan muda, janganlah teruskan niat kau, pergilah balik." Dia pun berhenti tengok mana. Lepas tu dia pandang ke atas. Dia nampak seorang lelaki yang tergantung, kaki ke atas, kepala ke bawah. Kaki ke atas, kepala bawah. Hidup lagi lah, bukan mati, hidup. Kaki ke atas, kepala bawah. Maka perempuan tadi kata, kau yang bercakap tadi?" Maka lelaki tu kata, "Ya, saya yang bercakap tadi." Dan sebenarnya saya dah tahu apa niat kau. Kamu nak berjumpa dengan perempuan ni kan? Kamu nak jumpa dengan orang sekian ni. Dia kata, okay, saya tahu niat kamu, dan niat tu sebenarnya benda tak baik. Janganlah kamu teruskan hajat tu, pergilah balik. Pergilah balik, batalkanlah niat kau. Maka perempuan tu kata, tak nak, aku nak pergi belajar juga. Dia pun ceritalah masalah dia.
kena anak suami dia minta wali dan sebagainya, kan? Maka lelaki tu kata, sebenarnya apa yang kau niat ni benda tak baik, pergilah balik, kan? Maka bapa tu kata, saya tak akan balik, saya akan teruskan niat saya. Kalau macam tu tak apalah. Kalau macam tu niat kau, kalau kau nampak tak hujung tu ada satu macam unggun api lah, unggun api. Kau pergilah ke unggun api tersebut. Kalau kau nakkan apa yang kau nakkan tadi, apa kau nak belajar tadi, betul kau nak? Kata, ya, saya nak belajar. Okey, pergilah ke unggun api itu, okey? Dan sampai ke unggun api itu kau terkencing. Kau terkencinglah ke unggun api itu. Macam tu. Maka perempuan tadi pun pergilah ke unggun api tadi. Maka dia pun angkatlah kain Selain itu kan angkat kain, dia pun nak kencing lah. Tiba-tiba dia tak jadi nak kencing, dia patah balik semula. Macam mana? Lelaki tergantung, dia cakap, kau dah buat ke belum? Dah, saya dah buat. Okay? Kalau dah buat, apa yang keluar daripada diri kau? Lelaki dia cakap, apa yang keluar daripada tubuh badan kau? Perempuan dia kata, tak keluar apa-apa. Kalau macam tu, kau belum buat lagi, belum kencing lagi. Okey, pergi balik ke api itu, unggun itu, dan kencing ke sana. Perempuan tadi pun pergilah balik. Pergi balik sampai ke unggun api tadi, dia pun nak kencing lah unggun api itu. Tiba-tiba tak jadi. Dia pun confused kan. Panas unggun api, kan kau terbakar. Kan kau terbakar kan. Dia pun patah balik. Balik, lelaki tu kata, macam mana? Kau dah buat belum? Dah, saya dah buat. Apa yang keluar daripada tubuh badan kau? Tak keluar apa-apa. Semana kau belum buat lagi. Pergi balik ke unggun api tersebut. Pergi balik ke unggun api tu. Dah niat dia nak belajar tadi kan. Pergi semula ke unggun api tu dan kencinglah di unggun api tersebut. Upah tadi pun pergilah. Pergi dan dia angkat kain dia dan betul-betul dia kencing. Tak tahu macam mana rupa lah, saya tak tahu lah macam rupa tapi dia kencing lah unggun api tu. Bila selesai kencing unggun api tu, tiba-tiba keluarlah macam seorang pemuda yang kacak daripada tubuh badan dia. Pemuda yang kacak, yang handsome daripada tubuh badan dia keluar, naik ke atas, ke udara dan terus menghilang. Jadi perempuan tu macam takut sikit kan. Lepas tu perempuan tu balik semula dengan lelaki yang tergantung tadi. Okey, kau dah buat dong? Dah, dia kata. Betul kau dah buat? Dah. Apa kau nampak? Saya nampak seorang lelaki yang kacak, handsome, lawa, keluar daripada tubuh badan kau, naik ke udara dan menghilang. Maka lelaki tu kata, itulah iman kau. Itulah iman kau. Iman kau dah terbang, dah keluar daripada tubuh badan kau. Itulah iman kau yang kau jaga dan kau pelihara selama ini. Kau jaga dan kau pelihara iman kau tu, yang mana ibaratnya seperti seorang pemuda yang lawa, yang handsome, yang kacak kan. Itulah ibarat dia iman kita ni. Kalau kita iman kita jaga dengan baik, jadi handsome, kacak kan. Itulah iman kau. Sekarang iman kau tu dah keluar pada tubuh badan kau, dah terbang. Sekarang ni apa saja kemauan kau semua boleh jadi. Apa kemauan kau? Contohnya kau nak menumbuhkan biji benih. Kau ambil satu biji benih, kau kata jadilah, tumbuhlah, maka dia akan tumbuh. Besarlah, kau kata kepada tumbuhan tadi, membesarlah, maka dia akan membesar. Kemudian kalau kamu kata keluarlah hasil, dia akan keluarkan hasil. Keluarlah buah dia, buah dia. Kan? Macam tu. Mana apa sahaja keinginan kau, kau boleh dapat. Tetapi perempuan tadi dia tak buat. Dia tak buat apa yang diminta oleh lelaki itu, dia tak buatlah. Cuma sekadar dia buat macam tadi je lah. Mana iman itu dah terkebang macam tu. Dan peristiwa ini berlaku. Kemudian dia perempuan tadi mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masa tu Rasulullah dah wafat.
ikut ceritanya. Benda ni terbuat dalam kitab tafsir Ibn Katsir cerita ni. Jadi bapa tadi ceritalah, tanyalah dengan Aisyah tentang pendapat Aisyah tentang perkara yang dia buat tadi. Maka Aisyah kata, ada tak kau buat begitu, begini dan sebagainya? Tak ada, saya hanya kencing macam tu. Lepas tu keluar satu lembaga pada badan saya, terbang naik menghilang. Itu saja yang saya buat. Ada tak kau mengamalkan sihir itu? Tidak. Maka Aisyah pun tak memberikan sesuatu jawapan. Aisyah pun diam. Aisyah tak beri jawapan, dia tak apa yang dilakukan oleh perempuan tadi lah. Macam tu. Cuma nak cerita pada kita berkenaan dengan iman tadilah. Iman yang dipelihara dan dijaga, yang dipupuk, disemai, dibaca, itulah ibadatnya. Kalau iman tak jaga, samalah macam seorang lelaki yang mungkin berpakaian dia kotor, kusut masai, koyak sana, koyak sini kan, tak terurus, berserapai sana, berserapai sini. Tengoklah kalau orang gila tu, macam mana orang gila tu, dia tak menguruskan diri dia, berserapai sana seperti ini. Mandi, tak mandi, sebulan, 2 bulan pun tak mandi. Itulah ibaratnya. Iman pun boleh macam tu juga, tak dijaga dengan baik. Kita kembali pada tadi. Sesungguhnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan mati manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan Allah taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Ni ayat ni banyak kali ulang kan. Waktu khutbah Jumaat. Waktu khutbah banyak kali diulang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Berpesan dengan takwa salah satu daripada rukun khutbah Jumaat. Rukun khutbah Jumaat ada apa? Rukun khutbah Jumaat ada 5. Ada 5. Pertama, mengucap pujian kepada Allah. Pertama, mengucap pujian kepada Allah, alhamdulillah kan. Yang kedua, mengucap selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengucap berpesan dengan takwa. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih, berwasiat dengan bertakwa pada Allah. Yang kelima, membaca salah satu ayat daripada ayat mana-mana ayat Quran. Dan yang kelima, berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat. Muslimin muslimat, itulah 5 rukun khutbah Jumaat, dan mesti dibaca dalam bahasa Arab. Baik. Tapi doa untuk ustaz, sultan macam mana ustaz? Doa untuk sultan, untuk raja, itu tak wajib. Itu tak wajib, tak termasuk rukun khutbah. Kan? Tapi kalau tak baca, ada orang bising. Itu ialah ada orang komplain nanti. Betul tak? Tapi dia tak termasuk salah satu rukun khutbah. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kamu dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala rasulih, dan kitab yang turunkan di atas rasulnya, ini Quran, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Rasul Muhammad, kan? Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur dengan Allah, wa malaikati, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ina, maka sungguh mereka itu telah sesat
sebagai sesat yang jauh. Sesat yang jauh, bukan sesat sikit. Dalam Quran dia tersebut faqad dhalla dhalalan qariba, maka mereka sesat sesat yang dekat. Tak. Tapi Allah Taala kata ba'id, naik ba'id ni jauh. Jauh sesat dia. Kita takut tu. Sebabnya kita kena pesan-pesan. Pertama sekali ada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah oleh kamu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Api neraka, kata Allah. So makna kena pesan. Pertama di keluarga kita kena pesan-pesan. Anak-anak kita, kan menantu-menantu kan pesan. Mana orang terdekat kita itu pesan. Jangan kita biarkan. Yang jauh tu lainlah, yang dekat jaga dulu. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, telah bertanya Sufyan bin Abdullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fi Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, kata olehmu, li bagiku fil Islam, pada Islam ataupun mengenai Islam. Pada Islam maksudnya mengenai Islam. Kaulan satu perkataan ataupun satu pengajaran. La as'alu anhu ahadan, tiada aku bertanya daripada seseorang pun ghairaka, selain daripada kau. Selain daripada kau. Jadi sahabat ni tanya dengan Nabi tentang Islam. Apa jawab Rasulullah? Qul, kata olehmu, ya Sufyan bin Abdullah, amantu billah summa istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian naklah kamu istiqamah. Istiqamah maksudnya berdiri tetap pada jalan yang betul. Berdiri tetap pada jalan yang betul. Okey? Atau pentingnya istiqamah yang kekal. Asal mana istiqamah dia kekal lah. Kerana iman kita ni berfaham je lah. Iman ni dia kadang naik, kadang turun. Dia macam roda juga. Bila time iman kuat, rajin sembahyang sunat. Sama tak yang ini apa nama iman yang betul atau iman yang lurus? Iman yang betul, iman lurus. Menurut jalan yang lurus. Sama lah. Sama ya. Iman yang betul, iman lurus. Sama lah tu. Kan? Kalau jalan keburukan tu banyak, simpang siur itu banyak. Tak? Itu sebabnya iman tu kena lurus. Kan? Macam mana iman yang lurus kan? Tapi iman kami tak lurus ke? Kalau kita berpegang dengan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beretikat dengan etikat baginda Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala, insya-Allah kita berada di jalan yang betul lah. Kalau kita beretikat dengan bukan etikat Rasulullah, bukan pegangan etikat para sahabat radhiyallahu ta'ala, maka iman kita tu kan tak pastilah. Tak jelas iman kita. Takut kita ikut pahaman-pahaman tahu benda dah. Pahaman Wahabi dah, pahaman Syiah dah. Kan macam-macam sekarang ni pahaman kan. Luar sana tu macam-macam pahaman. Sebab Rasulullah kata umat aku berpecah pada 73 golongan. Umat aku berpecah kepada salasatun wa sab'un. 30. Mana 3 dan 70. Salasah wa sab'un, 3 dan 70, mana 73 lah. 73 golongan. Semua masuk syurga, semua masuk neraka illa wahid, kecuali satu. Mana satu? Itulah apa-apa yang aku berpegang denganku. Siapa yang berpegang dengan apa yang aku pegang, itulah dia. Dan juga para sahabat aku berpegang, itulah dia akan selamat, insya-Allah. Baik, seterusnya tentang kemudian bahagian iman. Iman pun ada bahagian tentang. Dalam Islam, mulia atau hinanya seorang itu berdasarkan pada iman.
Siapa yang imannya tinggi, dialah yang mulia dalam pandangan Islam. Siapa yang rendah imannya atau tidak ada iman langsung akan menjadi hina sehina-hinanya, sehingga kedudukannya dalam Islam tak? Sehina-hina. Walaupun mungkin dari segi pandangan masyarakat dia ni bagus kan, dia ni bagus dari segi pangkat kedudukannya, pangkat besar kan, mana segi pandangan masyarakat dia ni hebat. Tapi pada kita tak pandang pada masyarakat, kita tengok pada Islam. Macam mana akhlak kau, baik tak? Macam mana solat kau, buat tak? Macam mana haji kau, buat tak? Kan? Macam mana berjihad pada jalan Allah, ada tak kau buat? Bersedekah, buat tak? Ada buat, bagus. Sebabnya Rasulullah bersabda, yang maksudnya bahawa kan, kalau kamu nak tengok seorang itu daripada sudut akhiratnya, tengok orang yang di bawah kamu. Kalau kamu seorang nak tengok daripada sudut dunia, tengok orang yang di atas kamu. Orang di atas kamu. Itu kalau tengok dari sudut dunia lah kan? Daripada sudut dunia, okey, orang kalau nak tengok daripada sudut dunia, tengok orang yang di bawah kamu. Kalau nak tengok orang daripada sudut akhirat, tengok orang atas kita, orang atas kita. Siapa orang atas kita sudut akhirat? Contohnya pada ulama. Okey, mana itulah kita jaga panduan kita. Okey, kalau dalam bab dunia, tengok orang yang di bawah kita. Siapa yang paling miskin, siapa yang paling susah kehidupannya, itulah kita kena fokus. Jangan fokus orang kaya-kaya. Kaya dia dah banyak duit, harta banyak kan, pangkat, pendudukan dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya, seorang itu dikatakan beriman apabila dia meyakini di dalam hatinya seluruh titah perintah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, mengikrarkan dengan lidah, beramal dengan perbuatan. Andainya kurang salah satu daripada perkara tersebut, maka tidak sempurnalah iman seseorang itu. So imannya tidak sempurnalah. Tapi dia beriman tak? Dia tetap beriman. Dia tetap termasuk kumpulan orang yang beriman. Cuma imannya tahap rendah lah. Kan iman pun bertingkat-tingkat. Tahap yang tinggi, tahap sederhana, tahap rendah. So kita nak iman kita di tahap mana? Tepuk dada tanya iman lah. Tanya diri sendiri lah kan. Orang lain tak boleh beri jawapan. Sendiri-sendiri yang tahu jawapan dia. Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharat Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri, ada menukilkan, memindahkan bahawa para ulama usuluddin mengkategorikan iman kepada 5 peringkat. So, iman ada 5 peringkat. Pertama, iman taklid. Kedua, iman ilmu. Ketiga, iman iyan ataupun ayyan. Kelima, iman hakun, hak. Yang keempat, iman hak. Yang kelima, iman hakikat. Iman hakikat. So, iman pun bertahap-tahap tuan-tuan. Okey, yang pertama iman taklid. Macam mana dia katakan iman taklid? Iman taklid ialah iman ikut-ikutan atau kepercayaan dengan tidak disertai oleh ilmu. Dia hanya ikut-ikut orang je. Orang buat, dia buat. Orang tak buat, dia pun tak buat. Ikut orang je. Kan? Bila orang tanya, kenapa kau tak buat? Orang tak buat. Kenapa kau buat? Orang buat. Macam tu lah jawapannya. Orang buat, dia buat. Semana dia tidak ada satu jawapan yang mantap daripada dia. Semana kalau kita tak buat, jangan ikut orang. Mesti ada alasan kenapa kita tak buat. Kata Nabi tak suruh. Nabi tak suruh. Kalau kau buatlah, kenapa kau buat? Nabi suruh. Apa dalil Nabi suruh? Nabi ada buat begini ni. Ikut tengok sirah Nabi, sejarah Nabi ada buat begitu di sini sebagainya. So, aku pun buat. Kan? Mana ada perkara kita tak boleh ikut saja. Iman taklid ialah iman ikut-ikutan atau percayaan dengan tidak serta ilmu. Keyakinan terhadap rukun-rukun iman yang begitu rapuh dan mudah dicelahi dengan syak, sifat syak, zon dan waham. Syak ni ragu-ragu, 50-50.
Zan 75%, waham 25%. Kan? Sedangkan dalam bab tauhid ni mesti 100%. Tahap keyakinan kita mesti 100% dalam bab akidah atau tauhid. Nanti jangan nanti orang tanya, betul tak Allah Ta'ala ni wujud? Rasa macam ada, rasa macam tak ada. Betul tak? Dia ragu-ragu. Macam mana nak kata dia beriman? Betul tak Muhammad itu Rasul yang terakhir? Rasa macam tak betul, rasa macam betul. Betul tak? Kan? Tak betul, dia betul. Betul tu. Mana jawapan? Tak ada jawapan yang pasti. Betul tak? Timan taklid lah. Hanya mengikut orang saja. Kan? Mana bila kalau dibantah oleh orang lain, dia tak boleh bagi satu jawapan. Kalau orang tak bantah, okeylah. Kalau orang bantah, kalau orang bantah, betul ke Muhammad itu yang terakhir? Betul lah yang terakhir. Tapi Al-Quran menyatakan likulli ummatin rasul. Likulli ummatin rasul. Bagi setiap umat ada rasul. Habis orang Melayu mesti ada rasul. Dia tak boleh jawab lah. Pening iya ke? Iya juga kan? Tak, dia pun dah mengiyakan lah macam cakap tadi. Pada setiap umat ada rasul. Jadi orang Melayu pun ada rasul. So macam mana? Iyalah kot. Dia pun iyalah kot kan. Dia pun tak pasti. Jadi iman tu tak mantap lah. Iman ikut-ikut saja. Baik. Jadi keyakinan terhadap rukun-rukun iman itu rapuh dan mudah dicelahi dengan syak, zon dan waham. Syak ni 50% zan ni 75% keyakinan. Waham ni 25% keyakinan. Lagi teruk lah. Lagi teruk. Baik, antara ciri-cirinya, pertama, pegang Islamnya tak kuat. Maknanya kalau diasak oleh orang lain, dia dah mengelabah. Ada orang tanya dia, rukun iman tu ada berapa perkara? 6 perkara. Betul 6 perkara? Rasa macam betul, saya tak betul kan. Okay, tadi kau kata 6 perkara. Habis percaya pada gaib macam mana? Kan kita kena percaya pada gaib. Kan kita wajib percaya pada perkara gaib. Kalau macam tu iman kita mesti ada 7 perkara, bukan 6. Betul tak? Ya kan? Dia pun ya kan. Percaya perkara gaib. Kalau tengok tu rukun iman ada perkara kan? Ada tak percaya pada gaib ke situ? Tak ada. Habis dalam Quran kata percaya gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya tentang perkara gaib. Bukankah rukun iman ada 7? Macam mana? Ya kan? Ayolah kau 7. Dia dah mengelabah macam itulah. Itu iman itu tak mantap betul. Iman dia tak mantap. Jadi pegang Islam yang tak kuat, prinsip Islam yang tak kukuh, dia tak ada alasan yang kuat kenapa dia beriman. Kalau ditanya apa bukti wujud Allah, dia hanya mengampu saya hanya dengar orang berkata begitu. Semua orang cakap macam tu, Tuhan tu ada, maka saya pun kata ada lah. Tuhan kata ada. Macam mana rupa Tuhan? Dia pun tak tahu. Kan? Macam mana orang kafir dia Tuhan ni nampak, Tuhan kita tak nampak. Sepatutnya Tuhan ni kena nampak lah. Saya nak sembah, tak nampak je nak sembah. Dia pun dah mengelabah kan, dia jawab. Itu kena tu mantapkan iman kita. Okey dah. Bila time mau tak asap, okey lah. Bila kita orang asap kita dah, kita nak jawab. Macam mana? Baik, seterusnya tidak mempunyai sebarang dalil. Tidak ada sebarang dalil, sama ada dalil Quran, dalil logik akal, atau dalil nas Quran ataupun hadis. Dia tak ada dalil berkenaan Allah Ta'ala wujud, contoh kan. Apa dalil wujud Allah? Sebutkan Quran dan hadis. Dia tak boleh nak jawab. Istilah kita boleh jawab sikit sebanyak. Kemudian terlalu mudah terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Mudah sangat.
Pantang aja kawan dia ajak, jom pergi karaoke. Dia pun pergilah, jom pergi. Kan? Alah ni muda lagi. Tunggulah nanti kita dah tua nanti barulah pergi masjid surah. Ni muda lagi. Dia tak tahu orang muda pun banyak mati. Tahu muda pun banyak mati tu kan. Alah, muda-muda pun ada yang kena serangan jantung. Ada muda-muda serangan jantung, stres kan. Yang sekarang ni tekanan kerja, tempat kerja dan sebagainya, betul tak? Boleh mati. Kena penyakit apa, COVID, apa tu, COVID-19, kan? Coronavirus, betul tak? Itu pun boleh sebab mati kan. Sekarang ni pun dah banyak mati. Ada 22,000 dah. 2,000 lebih kan? Yes, dah 2,000 lebih dah, Masya Allah. Hui, dahsyat. Doktor pun mati. Doktor ketua hospital mana tu? Mati. Ada doktor soal lagi kan? Mati kan? Doktor pun mati kan? Macam mana? Doktor pun tak ada apa. Nampak? Jadi yang boleh menyelamatkan siapa? Allah je. Nampak? Doktor pun mati. Doktor pun tak ada apa. Doktor yang cakap tu, kau jangan, nanti kau kena penyakit ni, kau jangan pergi ke Wuhan, nanti kau kena penyakit coronavirus. Doktor yang cakap, tak lah, doktor yang mati. Doktor yang mati. Doktor jangan kata jangan pergi, doktor kata jangan buat, kamu buat. Last doktor yang mati dulu. Baik. Di segi ajal memanglah semua tu ketentuan Allah Ta'ala jadi. Semua yang berlaku dah ada ketentuan Allah Ta'ala jadi. Penyakit ni hanya sebab-sebab je. Apa sebab kematian orang tu? Penyakit. Kan? Apa sebab orang tu mati? Aksiden. Kemalangan dia dari aksiden mati. Kan? Tapi di sebalik hakikat sebenarnya, sebalik tabir, semuanya adalah perbuatan Allah. Allah Ta'ala dah tentukan. Sejak, kalau ikut hadis tu, sejak daripada kandungan lagi, kan malaikat dah tentukan, dah tulis dah ajal. Orang ni ajal ni mati kat mana, berapa umur dia waktu dia mati, di mana dia mati, mana tempat dia mati, di mana tempat dia mati. Dan kebiasaannya kalau ikut dalam hadis yang disebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah, dalam kitab Tazkirah itu sebutkan bahawa seseorang itu kalau dia nak sampai saat kematiannya, maka akan ada satu sebab musabab yang menggerakkan dia kepada tempat mati tersebut. Dan daripada situlah asalnya tanah dia sebenarnya. Di situlah asal tanah dia sebenarnya. Maka seorang itu kalau dah sampai tahap ketika dia akan mati, maka akan adalah sebab-sebab menyebabkan dia akan mati. Kalau kita ni daripada tanah Afrika, kita diambil dari tanah Afrika, akan ada sebab-sebab kita akan pergi ke sana masuk, dan kita akan mati di Afrika. Kalau kita diambil daripada tanah Amerika, kan, maka kita akan mati di sana. Akan ada sebab musabab yang akan membawa kita ke sana. Kalau kita ni diambil daripada tanah Mekah, tanah Madinah, akan ada menyebabkan sebab musabab menyebabkan kita pergi ke sana. Ada je yang menggerakkan sana, dan kita akan mati di sana. Kan di situlah tanah kita asalnya kejadian ni. Tapi ada orang dia tak nak ada buat balik apa dia. Walaupun asal sepatutnya dia dikumikan sana kan, tapi dia nak buat dia buat balik. Nak buat macam mana? Kan dia macam tu kan, nak buat balik kampung jenazah kan. Tapi sebenarnya kalau ikut kat situ lah sebenarnya asal tanah dia. Macam tu. Baik. Kalau abang tanah mana? Tak tahu ya. Kalau boleh cek senang Ustaz. Google internet. Google internet kan, tengok sistem, tengok tanah mana. Dah tahu tak nak pergi dah tak. Gitu. Kalau dah tahu tak nak pergi. Tak. Baik, seterusnya, tidak tahan dengan ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ujian itu berbentuk malapetaka atau nikmat seperti kekayaan dan kesenangan. Mengikut kaul yang jelas,
iman taklid itu tidak sah. Mengikut kaul yang paling jelas, iman taklid itu tak sah. Segala amal ibadah orang yang taklid, beriman taklid adalah ditolak dan tidak mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang itu mati kerana iman taklid tanpa berniat untuk menuntut ilmu dan menambah harta dan menambah iman, maka matinya adalah sebagai orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Tetapi andainya seorang itu telah mencuba sedaya upaya untuk belajar bersungguh-sungguh tetapi tidak juga dapat, maka dikira sahlah iman seorang itu dengan syarat jazam. Etikatnya mana jitu keyakinannya kepada Allah Ta'ala lah. Cuma ada satu pendapat juga dalam kitab Munyatul Musalli. Dalam kitab Munyatul Musalli menyatakan bahawa seorang itu dikira masih beriman walaupun dia iman taklid. Iman dia masih diiktiraf. Iaitulah apabila kalau seandainya seorang guru tu mengajar dia tentang hakikat akidah yang betul. Kemudian guru tadi contohnya berpaling. Guru berpaling daripada akidah yang betul. Murtad, guru murtad. Iman orang tu masih lagi, dia tak ikut guru dia. Dia tetap juga iman yang betul mantap, dan iman itu masih diambil kira lah, walaupun iman dan taklid. Contohnya si A berguru dengan si B. Si A berguru dengan si B. Si B mengajarkan akidah yang betul pada si A. Tiba-tiba satu masa dan ketiga si B ni murtad. Si A tidak akan ikut si B dia walaupun si B murtad. Mana iman dia tu dikira, dia ambil kira, dia ambil taraf, dia iktiraf walaupun iman dia taklid kerana mengikut guru dia. Mana kalau guru dia terpesong pun dia tak akan ikut. Sebab ada juga berlaku begitu kan. Itu sebut dalam kitab Munyatul Musalli tu. Lepas seterusnya tuan, sikit lagi ya. Iman ilmu ialah iman yang berdasarkan pengetahuan, iaitu seorang yang telah mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitab-kitab nabinya, hari kiamat, qada-qada serta lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. Paling kurang yang patut dibelajar oleh seorang muslim bagi membolehkan dia berada pada taraf iman ilmu ialah, contohnya dia kena belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah. Dia belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan dalil akli, akal dan nakli, Quran hadis secara ringkas. Mana secara ringkas, mujmal, secara ringkas je. Walaupun tak secara mendalam, tapi dia dah masuk dalam kumpulan iman ilmu. Yang kedua, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dengan dalil akli dan nakli secara ringkas. Akli dari akal, nakli dari Quran hadis secara ringkas je, bukan secara tafsir, bukan secara terperinci. Ini pun termasuk dalam kumpulan iman ilmu. Yang ketiga, satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala dengan akli dan nakli secara ringkas. Dengan akli dan nakli secara ringkas. Yang keempat, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang harus bagi Rasul dengan dalil-dalil nakli dan secara ringkas, secara mujmal, ringkas. Yang mengetahui secara ringkas rukun iman yang lain. Jadi jika seorang telah mempelajari, memahami dan meyakini, maka seorang itu telah mencapai iman ilmu. Iman ilmu. Sifat seorang yang beriman ilmu ialah pertama, dekat belakang tu lah, imannya serta keyakinannya hanya berdasarkan ilmu dan bertunjuk pada akal semata-mata. Kedua, etikatnya sertai dengan dalil yang kuat serta pegangan kukuh. Ketiga, mereka benar-benar berada dalam fikiran tauhid yang mantap dan unggul, tak mudah goyang. Nampak? Dia tak mudah goyang dan tak mudah terpengaruh dengan fahaman ideologi lain yang bertentangan Islam. Dia tak pernah terpengaruh. Kemudian, sungguh pun begitu, mereka tak kuat melawan godaan nafsu. Ni kelemahan dia lah. Kelemahan orang yang iman ilmu ni, walaupun dari segi tauhid dia tu kuat, akidah dia, tapi sikit sebanyak bila syaitan masuk dalam pelota tu, dia dah kalah. Ditawarkan dengan pangkat kedudukan dan sebagainya, dia dah kalah. Ditawarkan dengan perempuan cantik lawa, dia dah kalah. Betul tak?
masih lagi buat maksiat zahir dan batin. Kemudian rasa takut Allah Ta'ala belum betul-betul meresap dalam hati dan mudah berbuat derhaka pada Allah. Orang yang beriman ilmu hanya mampu memperkatakan Islam tetapi tak mampu berbuat ataupun mengamalkannya. Banyak orang juga itu. Kan bila ceramah tentang Islam, dia lah ceramah. Tak ada kopi lah. Dia tengok bila ceramah ada kopi ramai. Yang pandai ceramah ekonomi ni, dia je betul. Tak? Bila tengok time semayang Jumaat, tak nampak muka dia. Bila tengok semayang fardu kat masjid surau, tak nampak muka aku semayang kepada. Aku semayang di awal awangan je kan. Semayang pakai niat dia. Baik, jadi kesimpulan, iman ilmu ini belum lagi dapat menyelamatkan seorang itu daripada api neraka. Kerana iman yang sebegini hanya baru bertapak di akal dan belum benar-benar bertapak dalam hati. Masya-Allah. Itu saya tentang perbincangan malam ni. Kalau tak sambung lagi iman iyan ataupun ayyan. Iman orang solat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ini. Itu saja. Kaul pendapat. Yes. Mengikut kaul pendapat. Maksud apa tu? 71 ayat atas itu. Mengikut kaul yang paling jelas. Kaul ni pendapat. Kaulun. Qaf waw lam. Kaul. Asal perkataan qala. Qala yaqulu qaulan. Qala fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Qaulan isim masdar. Qailun isim fa'il, maqulun isim maf'ul. Qul fi'il amr, la taqul fi'il nahi. Maqalun miqalun. Zara zaman, zara makan dan isim alat. Kaul. Dia kalau belajar tasrif tahu tu faham. Qala tu boleh tasrif. Qala, qalu, qalat, qala kunna, qata, kutma, kutum, kuti, kutma, kutuna, kutu, kunna. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulna, taquluna, taqulina, taqulun, taqulna, aqulun, aqulu. Qaulan, qaulani, qaulina, qaulatan, qaulatani, qaulatin. Qailun, qailani, qailuna, qaulatun, qaulatani, qaulatun. Wa zakar maqulun, maqulani, maquluna, maqulatun, maqulun, Kul kula kulu kuli kula kulna. Kul kula kulu kuli. Kuli itulah yang tu Quran Hamzah tu kuli. Kul kula kulu kuli. Kula. Kul kula kulu kuli. Kula. Kula takulna. La takula la takula la takulu la takuli la takula la takula. Maqalan banyaklah tasrif. Tu tasrif lah. Bahasa Arab, siapa yang mahir bahasa Arab ni dia kena mahir dalam tasrif. Salah satu sebab lah tasrif. Tasrif ni dia merubahkan yang di pangkal dan tengah perkataan. Pangkal dan tengah-tengah itu yang merubahkan tasrif. Yang merubahkan ujung baris ujung ialah nahu. Yang merubahkan baris ujung nahu. Yang merupakan baris awal dan tengah ialah saraf ataupun tasrif. Dia yang mengubahkan. Jadi. Okey. Yang mengubahkan di ujung perkataan tu ialah ilmu nahwu. Sama ada pergi atas, pergi bawah, pergi depan. Ini ilmu nahwu lah. Nabi kata siapa tak belajar ilmu nahwu maka dia tidak faham tentang ilmu. Siapa yang tak belajar ilmu nahwu maka dia tak faham dengan ilmu. Ilmu dia tak mantap. Dia hanya main ikut-ikut saja. Sebanyak kena belajar. Sebanyak kena belajar. Nahwu dengan sorab, mantik, bayan, ma'ani, badik, balaghah dan sebagainya. Okey, habis. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sharika wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'an fatta ya alim. Dawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana wa alifin. Allahumma fakina fidin. Allahumma fakina fidin.
Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan masma. Allahumma rfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal fitan wal ta'un wal su'ul mukhtalifati ma zahara minka ma batan min baladina wa min qaratina hadza hassah wa min budal muslimika wa amaina kal kusin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Doa mesti suatu kan? Ha?